Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kanas untuk semua. Welcome back to my channel. Arsenal 2, Spurs 1. North London is red. NLIR, North London is red lah. Jadi kita dah berjaya balas dendam dekat Spurs. Sebab awal musim hari tu Spurs kalahkan Arsenal dekat White Hart Lane, atau apa entah dia orang panggil nama stadium dia orang kan. So dia orang beat Arsenal pada awal musim hari tu 2-0. Jadi ini adalah misi balas dendam lah. Sebab Mourinho, tahu lah Mourinho ni kalau dalam dunia bola sepak ni, dia memang suka peli Arsenal. Dia sejak pada zaman Wenger memang perangai Mourinho memang macam ni lah. Aku tak tahulah apa dia berdendam sangat dengan Arsenal. So apa-apa pun kita start dekat line up dulu lah. Line up yang diletakkan oleh Arteta adalah keeper Leno, right back Cedric, centre back partnership Gabriel dan juga David Luiz, left back Tierney, double pivot Xhaka Partey, attacking midfielder Odegaard, left wing Smith Rowe, right wing Saka dan juga striker Lacazette. Jadi tak ada Aubameyang dalam tim sebab sebelum game semalam banyak berita yang keluar yang kata Aubameyang ada buat hal yang ternyata benda tu adalah dia datang lewat ke game. Jadi Arteta dia macam nak hukum Aubameyang macam tu lah, nak denda Aubameyang kan. So Aubameyang tak boleh start dalam game lawan Spurs malam tadi lah. Tapi still lah Aubameyang masih ada kat dalam kalangan substitute. Dia tak adalah buang Aubameyang terus lah. Jadi aku rasa benda tu bagus lah. Sebab dia nampak macam Arteta ni, dia nampak macam seorang yang tegas lah. Tak kisahlah kau star player ke, kau pemain muda berpotensi ke, kalau kau langgar undang-undang, kau akan dihukum. Itu benda yang aku suka lah Arteta buat kat Aubameyang. Walaupun kita tahulah Aubameyang tak ada dalam tim tu akan mengurangkan kekuatan Arsenal tu sendirilah. So kalau kau tanya aku dari segi line up ni, aku cuma berpuas hati dengan 10 pemain yang lain. Cuma Smith Rowe tu macam aku tak berapa minat sangat dia main kat bahagian wing tu. Sebab bagi aku macam impact dia kalau dia main kat bahagian wing tak sama macam apa yang kita nampak dia boleh offer Arsenal kalau dia main dekat attacking midfielder. Dia punya influence tu tak meluas lah. Macam tu lah. Tapi ternyata salah. Sebab bagi aku Smith Rowe kalau dia main kat wing, game lawan Spurs malam tadi adalah game yang terbaik Smith Rowe kalau dia dicampak main dekat bahagian wing lah. Apa-apa pun kita start dekat first half dulu. So open game tu bagi aku Arsenal start dengan baik. Spurs masih mencari rentak. Dia macam start slow lah. Dia macam tengah pandai badan apa semua. Sebab kalau kau tengok 10 minit yang pertama masa first half tu, ataupun boleh aku cakap 20 minit yang pertama lah, Spurs jarang pegang bola. Dia orang happy untuk bagi possession dekat Arsenal, bagi Arsenal pegang bola. Dan untuk menguatkan statistik ni Harry Kane dalam 10 minit pertama dia tak pegang bola langsung. Betapa murah hatinya Spurs bagi Arsenal pegang possession pada awal-awal game Dan pada minit ke-15 guys, Smith Rowe hampir skor gol pertama. Aku rasa memang shoot yang lawa. Loris memang lemas habis, tapi bola terkena palang dan deflect keluar balik Aku macam memang sayang sebab dapat gol awal tu. Perasaan yang happy sebab ni derby tau, North London derby. So bila perjalanan game masuk ke minit 30, Spurs mula grow dalam game. Diorang dah mula selesa pegang possession. Diorang dah mula kekang Arsenal untuk rampas bola daripada Arsenal apa semualah. Dan minit ke 33 guys, entah datang pada mana, dapat cross daripada Reguilon kat bahagian kiri tu. Bola dapat ke Lucas Moura. Lepas tu dia cuba pass kat Lamela. Tiba-tiba Lamela pula jadi Ronaldinho. Aku tak tahulah Lamelinho ke orang kau nak panggil apa macam tu kan. Dia buat Rabona guys. Rabona. Even aku yang benci Spurs ni, aku memang tabik gila lah untuk gol tu. Tapi aku tak tabik lah sebab Spurs dah lead. Itu yang aku tak minat Lepas tu Cedric ada peluang. Sepakan dia daripada luar kotak penalti tu terkena tiang. Aduh, bagi aku memang satu dah terkena palang masa awal Smith Rowe, lepas tu satu dah terkena tiang. Aku rasa macam ni tak ada luck untuk Arsenal kan dalam game ni kan. And then guys, datang minit ke-44 sebetul-betul sebelum half time, Tierney cross daripada bahagian kiri, bola jumpa Odegaard, lepas tu Odegaard shoot. Bagi aku dia weak shoot lah. Bola nak kata laju sangat tak lah, boleh dikatakan average lah. Lepas tu bola deflect Toby Alderweireld dan mengelirukan Hugo Lloris. Lepas tu bola masuk dalam gol. 1-1 guys. Masuk half time 1-1. Kalau nak cerita pasal first half bagi aku Arsenal pegang possession. Arsenal pegang dari segi chances created. Sebab kalau kau tengok masa first half saja Arsenal ada 10 shot. Tapi dari segi on target Arsenal ada 1 je on target. Tapi dari segi Spurs dia ada 1 shot tapi 1 je on target. Maksudnya peluang yang dia create dalam first half tu adalah daripada gol Lamela. Yang lain memang dia tak test Leno langsung aku rasa. Memang defense Arsenal memang sangat-sangat selesa pada first half tu. Tapi
Tapi second half ni aku boleh cakap cerita dia lain sikit lah. Sebab bagi aku second half ni Spurs nampak lebih berbahaya berbanding first half tu. Tapi pada awal-awal second half tu bagi aku boleh katakan yang Spurs ni dia masih nampak macam tak berminat untuk main dalam game ni lah. Aku boleh cakap macam tu lah. Sebab dia orang tak offer apa-apa. Serius aku boleh cakap. Apa yang aku boleh cakap yang Spurs memang tak berminat. Macam aku cakap tadi ya, itu je yang boleh aku lambangkan performance Spurs pada awal-awal game sampai pertengahan game. Lepas tu datang momen Arsenal dapat penalti. Bila kau cerita pasal penalti yang kita dapat tu aku tak nak bahas sama ada penalti tu patut penalti atau tak. Tapi apa yang aku boleh cakap kan, sebelum Sanchez tackle Lacazette tu, sebenarnya Lacazette nak shoot bola tu tapi tak kena. Lepas tu datang pula Sanchez tackle Lacazette, dah ada touch kat situ. Kau dah nampak dah ada pelanggaran antara Sanchez dan juga Lacazette, dan automatic penalty. So kita dapat penalti, referee pun dah review VAR. So kau tak boleh cakap apa lah. Dan Lacazette score penalti tu, gol dia yang ke-10 dalam Premier League untuk season ni. Arsenal 2-1 lead. Dan pada masa tu aku boleh cakap yang Spurs ni dia dah mula grow dalam game. Dia dah mula berminat untuk main dalam game. Dia dah mula main secara agresif. Sebab kalau kau tengok pemain yang kena parap selalu Tierney, lepas tu Xhaka, Odegaard, Smith Rowe sebelum dia keluar, semua kena parap. Dan datanglah momen yang mana Lamela dapat red card. Dia siku yang muka Tierney tu, bagi aku memang second yellow card. Bila kau dah dapat yellow card, kau tak boleh buat kesalahan-kesalahan yang macam tu kan, yang sangat-sangat obvious yang kau akan dapat kad kuning yang kedua. And then apa yang peliknya, lepas Lamela dapat red card tu, aku boleh cakap yang Spurs bermain dengan lebih baik dengan 10 orang berbanding 11 orang. Sebab automatically lepas Lamela dapat red card tu, dia orang attack Arsenal bertalu-talu. First, peluang yang pertama yang buat aku berdebar, Harry Kane buat cross daripada bahagian kanan, bola masuk dalam kotak penalti, hampir jumpa Dele Alli nak buat header tapi terlepas. Itu peluang yang pertama. Yang kedua, Spurs dapat free kick betul-betul kat luar kotak penalti. Hasil daripada free kick tu, bola masuk ke dalam, lepas tu jumpa Harry Kane, bola dah masuk dalam gol tapi offside. Itu buat aku berdebar agak. Lepas tu peluang yang terakhir daripada Harry Kane juga. Dia ambil free kick, bola lepas semua orang, terkena tiang, deflect dapat kat Sissoko. Sissoko aku rasa memang kalau Gabriel tak ada tu memang dah gol lah. Tapi Gabriel buat goal line clearance yang last minute mana. Itu peluang yang ketiga. Aku boleh cakap peluang keemasan Spurs kan untuk mencari gol penyamaan tu. Lepas tu bagi aku Arsenal bertahan dengan baik. Lepas tu kau tengok substitute, Smith Rowe keluar ganti dengan Willian. Lepas tu last substitution, Lacazette keluar, masuknya Elneny. So kat situ kau dah nampak yang Arsenal nak bertahan. Arteta dah masuk dalam mood untuk bertahan And then habis game, Arsenal menang 2-1. Jadi kesimpulan dalam game ni pertama, aku boleh cakap yang Spurs memang nampak tak berminat daripada minit pertama. Lepas tu aku tak faham kenapa dia orang boleh main dengan lebih baik dengan 10 orang pemain berbanding 11 orang. Itu satu benda yang aku tak faham. Lepas tu aku lega lepas minit ke-20 Son injured, hamstring injury, masuk ke Lamela. Tapi Lamela pula skor. Itu satu benda yang aku tak expect Rabona pula tu. Lepas tu kalau cakap pasal Spurs ni, bagi aku pemain diorang yang paling berbahaya dalam game ni kan, aku boleh cakap Lucas Moura. Sebab dia ni bapak liat dia. Dapat bola, dia dribble 2-3 orang. Standard macam tu. Macam ibarat defend Arsenal tak ada kat situ. Tapi dia seorang lah nampak beria kan kat dalam team Spurs tu. Harry Kane aku tak nampak. Selesa masuk dalam poket Gabriel. Lepas tu Gareth Bale lagi dia macam anonymous tu. Macam kau nampak dia ada kat situ tapi dia tak ada kat situ. Macam tu lah. Tierney memang jaga dia kau-kau. Lepas tu dari segi side Arsenal pula, aku rasa ni respon yang baik. Sebab last game kat dalam Liga kita seri dengan Burnley. So orang pandang rendah kat Arsenal masuk dalam game ni. Sebab kalau dari segi form Spurs masuk dalam game ni dia orang favourite. Sebab dia orang dah menang 5 game betul-betul sebelum masuk dalam game ni kan. Tapi bagi aku Arsenal perform dengan baik. Kalau kau nak cari seorang pemain yang tak perform dalam game ni, bagi aku korang akan struggle. Sebab bagi aku semua perform. Dan bila aku cakap semua ni, aku cakap sebelah-sebelah pemain Aku tak perlu nak mark nama-nama siapa kan. So apa-apa pun, North London is red. Arsenal 2, Spurs 1. Dan aku rasa review aku sampai sini je. Dan sebelum aku end video ni, aku nak cakap yang malam tadi sebelum game aku ada buat preview dengan Wang Guna dekat channel Wang Guna lah. Jadi kepada siapa yang belum check out, kau boleh check out Kau boleh tekan link kat bawah, aku ada letak kat description. Jadi aku rasa review aku sampai kat sini je. Dan kepada siapa yang belum subscribe, aku boleh subscribe. Dan jangan lupa tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe tu supaya kau takkan miss video aku lagi. Dan akhir kata dari aku Zul sign out.